أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب، وفوق كل ذي علم عليم. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah kita bertemu lagi malam ni, dan insya-Allah pada malam ini Khamis yang keempat kita baca kitab 40 hadis pelestarian alam sekitar. Buku 40 hadis pelestarian alam sekitar. Buku ni tebal, dia ada dua versi. Satu versi tebal lengkap menceritakan berbagai topik gabungan daripada dua kepakaran. Kepakaran berkaitan dengan alam sekitar oleh Datuk Seri Zaini Ujang, dan satu lagi kepakaran berkaitan dengan Al-Quran dan juga Sunnah oleh Profesor Datuk Dr. Zulkifli Yusof DUM. Introduction sikitlah untuk buku ni. Buku ni adalah inisiatif dua orang tokoh ni, berikutan kerisauan mereka berdua mengenai sikap umat Islam yang tidak menjaga alam sekitar. Dan mereka berdua ni dapat ilham ni di mana bertemu ketika menunaikan haji tahun 2018. Ketika mereka menunaikan haji tahun 2018 atas jemputan khas oleh kerajaan Arab Saudi, duduk di sana masa buat haji, mereka berdua tengok sikap umat Islam sedunia yang agak, nak kata macam ni, tidak beretika lah, buang sampah merata-rata dan sebagainya. Lalu mereka berdua ambil inisiatif, balik nanti kita kena buat sesuatu untuk menyedarkan umat Islam tentang kepentingan menjaga alam sekitar. Lalu cetusan idea itu digabungkan, keluarlah buku ni, 40 hadis pelestarian alam sekitar. Dan kadang-kadang kita pun mungkin tertanya-tanya kenapa banyak sangat buku 40 hadis ni. Dan contoh ada 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Kuliah di surau ni juga 40 hadis Imam Nawawi, 40 hadis. Macam ada kawan di USIM dia buat 40 hadis tentang OKU. 40 hadis saja. Kenapa 40 hadis? Rupanya ada hadis Nabi kata siapa-siapa yang simpan untuk umatku 40 hadis daripada urusan agamanya, besok di akhirat akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang dianggap sebagai faqih. Walaupun hadis tu sebenarnya tak berapa nak sahih, tetapi sebagai satu galakan, ramai ulama ambil hadis sebagai satu galakan untuk mereka kumpulkan hadis-hadis, 40 hadis yang berguna untuk kita. Okey, hari ini kita masuk hadis yang ketujuh, itu larangan mencemar air. Okey, Nabi, hadis pada Abu Hurairah, Nabi kata apa? Nabi kata la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im thumma yaghtasilu minhu. Nabi kata jangan sekali-kali seorang daripada kamu ni kencing dalam air yang tidak mengalir, kawasan air bertakung, kemudian mandi daripadanya. Nabi kata jangan kencing dalam air yang tidak mengalir kemudian mandi daripadanya. Hadis ni kalau ikut buku ni, dia kata seolah-olah Nabi memberi 3 peringatan penting. Itu basic 3 peringatan yang penting. Lepas tu sebelum kita masuk per 3 peringatan penting tu, Nabi sebut jangan kencing. Kita kata mudarat daripada kencing jauh lebih kecil berbanding buang air besar. Jadi kalau air kecil pun tak boleh nak buang, tak boleh kita kata kencing di tempat air bertakung, apatah lagi buang air besar. Itu yang pertama, itu kena faham. Kemudian larangan itu dia ada beberapa peringatan. Yang pertama, dia kata larangan ini tujuan dia memastikan sumber air tidak dikotori. Kotori khususnya dengan najis. Sama juga benda-benda lain dan sebagainya. Sebab apa? Kita kena faham konsep air kencing ni termasuk daripada najis mutawassitah yang akan mencemar. Kalau sekiranya terkena pakaian tak sah untuk solat dan sebagainya. Dan kalau kita nak takrif kenapa najis mutawassitah ni, contoh dia kata najis tahap pertengahan yang keluar daripada bahagian dubur belakang ataupun qubul bahagian depan manusia ataupun binatang. Manusia ataupun binatang ini
pentakrifan yang diberikan oleh para ulama tentang najis mutawassithah, termasuklah air kencing. Itu yang pertama. Larangan pertama, Nabi suruh kita jaga sumber air, jangan dikotori. Kemudian peringatan yang kedua berkaitan dengan hadis ini, kata berkaitan tindakan buang air ni, buang hajat ni adalah, dikata benda buang air, buang hajat ni keperluan asasi manusia. Jadi tak dapat tidak, bila ia adalah keperluan asasi manusia, kita kena ada satu cara untuk menguruskan fitrah ini. Fitrah nak kencing, nak berak ni memang itu, kita kata tak boleh lari daripada fitrah manusia. Lainlah kalau kita di dalam syurga besok insya-Allah. Dalam syurga ada hadis, orang ahli syurga ni tidak melalui sistem perkumuhan seperti biasa di dunia. Ahli syurga besok makan minum tak kencing, tak berak. Dan kalau tidak pun mereka nak berkumuh di sekadar keluar peluh. Dan peluh tu pula kalau ditadah wanginya seperti kasturi. Di dunia ni berdasarkan hadis ni seolah-olah Nabi kata jangan dicemari air. Lepas tu kencing berak ni adalah satu keperluan yang kita manusia tak boleh lari. Usahakan kita manusia paling mulia sekalipun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun terpaksa buang air. Cuma kita kata najis Nabi itu, ulama bincanglah adakah najis bersifat najis ataupun suci. Tak apa, itu bukan topik kita pada malam ini. Itu yang kedua. Maksudnya Nabi seolah nak cerita oleh kerana perkara ini adalah satu keperluan kepada manusia, kena ada cara yang betul untuk melupuskan najis di badan kita. Kemudian peringatan ketiga, saya ambil sebentar lalu sebelum saya hurai dia, sebab huraian ini panjang satu-satu. Yang ketiga, larangan supaya tak mengandi. Okey, larangan ni mempunyai dua pengertian. Dia kata pertama, air itu boleh bertukar sifat, daripada air mutlak kepada air mutanajis. Dan yang kedua, kenapa tak boleh guna air itu untuk mandi ataupun untuk benda lain? Satu, dia kata air itu dah bersifat najis. Dan yang kedua, air tadi itu boleh membahayakan kesihatan dan juga membawa berbagai penyakit. Okey, saya nak hurai yang kedua tu. Dia kata peringatan berkaitan dengan apa? Buang hajat ni adalah satu, dia kata apa? Fitrah manusia yang kita tak boleh lari. Oleh kerana itu kena ada satu teknik yang dipanggil sistem pembentungan yang terurus. Sebab apa najis kita ni? Najis kita ni dia akan terurai ataupun bertukar sifat apabila melalui 3 proses. Proses pertama dia kata di sini pencairan. Dan bila sebut isu pencairan najis itu dia perlu kepada isi padu air yang banyak dan juga besar. Barulah dia boleh cairkan najis tu, lalu najis tu akan terurai. Dia perlu, yang kedua perlu juga kepada pengudaraan. Sebab ada pengudaraan ni, dia kata pengoksidan semua sekali tu menyebabkan apa terkandung najis tu campur dengan air, campur pengudaraan akan menyebabkan terurai najis-najis tu boleh berubah sifat dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi, yang ketiga, dia kata kena bila dah ada pencairan yang sesuai, kemudian ada pengudaraan yang sesuai, dia kena ada pembauran yang secukupnya. Pembauran ni saya dah cek dalam kamus tadi, dia kata percampuran atau pengadukan. Lama kat najis yang kita buang tu, bila dia pergi ke tempat air yang banyak, kemudian air tu bantu untuk menguraikan dia jadi cair, makin hilang sifat dia, campur dengan udara, pengudaraan semua sekali proses tu, dan akhir sekali dia bercampur, pengadukan, lalu hilanglah sifat najis tu, dia tidak lagi membahayakan kita. Sebab tu kena ada pengurusan, kita kata najis yang betul. Okey, kemudian antara benda yang disentuh juga di sini, dia kata antara perkara kita kena jaga juga, ini dia kata dalam skup hak kecil berkaitan dengan air. Najis, jangan kencing tempat yang setempat atau kenapa air tak cukup untuk menguraikan najis, menukar sifat dia daripada najis kepada sifat yang lebih tabi'i. Dia kata sepatutnya kita kena jaga juga ekosistem rendah. Ekosistem rendah ni, contoh dia kata masa jerebu. Dia guna konsep yang sama. Ni Dr. Zaini Ujang ulas, ni bagus. Dia kata kenapa Nabi kata tak bagi kencing tempat air yang bertakung tu, dia tak cukup 3 aspek tadi tu untuk neutralizekan ataupun neutralisasikan najis tu. Dia kata perkara yang sama kita kena praktik dalam dia kata ekosistem rendah. Contoh kita duduk tempat kita tengah jerebu. Tiba-tiba ada hak tak cili bakar sampah. Kenapa tak boleh bakar sampah ketika jerebu? Sebab partikel-partikel udara pada manusia terlalu padat di ruang udara, dia tak cukup untuk membantu melakukan proses kata neutralisasi seperti yang berlaku pada najis yang disebut 3 tadi tu. Okey, habis.
Kemudian antara perkara yang disentuh juga di sini, yang kalau kita tengok gini, kena ingat selalu saya sebut Nabi kita ni dia antara mukjizat Allah Taala kurniakan baginda dikurniakan jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim maksudnya kata-kata baginda ni ringkas, padat tapi makna yang luas. Jadi antara satu sudut makna yang luas yang dihuraikan oleh kita kata kedua pengarang kitab ni, dan saya percayalah hak ni diulas oleh kata Datuk Zaini Ujang sebab ini bidang dia. Dia cerita apa, dia ambil fokus yang kedua tu. Dia kata air bertakung ada najis yang boleh membahayakan kesihatan. Dan dia kata kaedah biasa kalau nak kenal petunjuk kuman tu hak berasal daripada perut kita daripada usus berbahaya ataupun tidak, orang kesan dalam kandungan air tu wujud ke tidak, dia kata virus yang dipanggil E. coli. Secara Amerika kata E. coli ni dikesan terdapat dalam sebuah takungan air. Dia kata ini bermakna bahawa ia berkemungkinan besar boleh dicemari hasil buangan najis. Jadi itu sebabnya walaupun Nabi sebut jangan kencing dalam air. Kenapa dalam kencing dalam air? Lalu orang fikir, kemudian katalah orang tak fikir bab tu, kemudiannya orang saintis pula ataupun orang dalam bidang kesihatan buat kajian, dia akan temu sebab punca kenapa air ni tak boleh dicemari, dia boleh berdatang ke virus-virus lain. Jumpa pula dengan hadis lain. Lalu seolah-olah kita kata ilmu moden ini yang dikaji oleh manusia bertemu dengan hadis ini, dia macam connecting the dot. Connecting the dot menyebabkan apa? Kita kata apa yang Nabi sampaikan itu 1400 tahun dahulu, walaupun ayatnya ringkas padat tetapi mempunyai penjelasan makna yang sangat luas. Lepas tu banyak lagi lah tuan-tuan contoh. Dikaitkan juga isu pencemaran alam ini, baik kata tanah ke air ke, kalau dia impact berikutnya, kalau sekiranya dia tak cukup proses, kata 3 proses tadi tu, pencairan, apa lagi, pengudaraan dan juga pembauran, pencampur adukan itu, dia boleh menyebabkan sumber air bahkan tanah ataupun boleh tercemar. Dan dikaitkan contoh dia kata kalau tak betul cara pengurusan, kita kata untuk buang sisa pejan, bukan setakat air itu tercemar tak boleh guna untuk wuduk, bahkan tanah tak boleh digunakan untuk berwuduk ataupun untuk bertayamum. Lepas tu dikaitkan benda ni, tanah tu tak lagi bersih. Contoh bercampur dengan kemikal-kemikal ataupun najis terlalu banyak. Contoh satu kawasan tu debu. Debu biasa ni kalau tak bercampur najis haiwan ataupun najis manusia, kita boleh gunakan debu tu untuk bertayamum. Tapi bila pengurusan tadi tu tak betul, boleh menyebabkan apa? Kawasan tu, tanah tu tidak lagi boleh digunakan untuk kita bertayamum. Ada hadis Nabi. Hadis ni riwayat Ahmad. Nabi kata al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarati wal hammam. Nabi kata bumi ni semuanya menjadi tempat sujud, masjid. Boleh kita nak semayang kecuali 2 tempat. 2 tempat tu tak boleh kat mana? Kawasan kubur, kemudian satu lagi tandas, hammam. Dan kalau kita kata ini bumi, dia bukan cerita pasal air, tetapi seolah-olah dalam hadis Nabi nak sebut bumi ni dalam keadaan biasa, kalau tak bukan tanah kubur ataupun bukan kawasan toilet, sebab toilet zaman Nabi tak sama seperti kita. Mereka akan pergi satu tempat yang agak terpencil, jauh sikit pada orang, dibuang situ. Lepas tu lamakan proses, kita kata penguraian secara semula, jadi hujan panas akan menunjukkan najis itu mungkin selepas beberapa ketika akan berubah. Tetapi kesan tu ada. Tempat lagu tu sepatutnya tak boleh digunakan untuk solat. Tapi bila dikaitkan dengan apa? Zaman moden ya, kalau sekiranya pencemaran tu berlaku secara berluasa, contohnya pergi buang sisa-sisa pepejalan ataupun benda-benda beracun di satu tempat tu pun bercampur dengan tanah, akhirnya tempat tu pun katalah kita terpaksa untuk bertayamum, tak ada air, tanah yang sebegitu tak boleh digunakan untuk bertayamum sebab dia seolah sebuah tanah yang dah kotor, seperti yang disebut oleh Nabi hammam tadi tu, toilet. Okey tuan-tuan, itu hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh ni tak panjang mana. Hadis yang ke-8 ni very interesting. Hadis yang ke-8 ni saya baca tadi terkena sebiji-sebiji atas hidung. Terutama sekali berkaitan dengan penggunaan air. Dan saya suka baca hadis yang ke-8 ni sebab apa? Dia ambil dia kira sukatan air. Sukatan air yang Nabi guna untuk berwuduk. Lepas tu dikaitkan dengan kajian-kajian yang berlaku di Malaysia sejauh mana pembazian air itu berlaku. Okey, tak apa. Kita tengok kesimpulan hadis yang ketujuh. Kesimpulan hadis yang pertama, dibuat kesimpulan. Okey tuan-tuan, buku ni saya selalu sebut dia ada 2 versi. Satu versi tebal. Versi tebal ni saya baca malam ni lah, lengkap. Tebal. Lepas tu setiap bab hadis tu
dia akan cerita panjang lebar. Lepas tu di hujung dia akan buat macam kita kata kesimpulan hadis yang kita bincang tadi tu. Jadi versi pendek kalau siapa hak tak mau baca tebal-tebal ni, dia lebih nipis. Harga pun lebih murah dan RM20. Hak ni harga dia 120 buku ni. Hak versi pendek 120 tu, RM20 tu, buku tu dia hadis kesimpulan. Tapi sudah pastilah konten tu tidak menyeluruh seperti apa hak disebut dalam kata buku hak tebal ni. Okey, kesimpulan. Yang pertama dia kata larangan jangan kencing itu bertujuan memastikan dia kata sumber air tidak dikotori oleh najis. Yang kedua, tak buang hajat dalam air mengalir. Ini dia cerita apa dia kata mengenai tak kira lah pergi ke kolam ataupun tasik kecil, apatah lagi tangki atau besan air, kerana ia tidak berkeupayaan untuk melupus najis ni secara semula jadi ataupun tabi'i. Yang ketiga, dia kata proses pelupusan secara tabi'i dalam air itu ada 3 proses yang perlu ada. Yang pertama pencairan, sebab tu kena air banyak. Sebab tu kita bincang bab fiqh, dia kata air tu lebih 2 kolah ke, ataupun contoh kalau kita mandi sungai, kita kencing dalam sungai sambil mandi adakah air itu betul jadi najis? Tapi isi padu yang luas, dia ada proses tu, najis tu macam hilang bila dah bergabung semua sekali. Yang kedua pengudaraan, lepas tu yang ketiga percampuran yang secukupnya. Okey, kemudian yang keempat larangan yang kita boleh tengok daripada hadis ni, Nabi tak bagi mandi sebab air itu dah bertukar jadi air bukan najis dan kemungkinan boleh membawa penyakit. Okey, habis kita masuk hadis yang ke-8. Hadis yang ke-8 ni tuan-tuan, tajuk dia meminimumkan penggunaan air. Apa tu hadis yang ke-8 ni, kalau orang fiqh boleh mengajar, contoh kawan saya Dr. Syed Syarizan, dia ni sekarang antara pegawai penyelidik timbalan ketua bahagian penyelidikan di Pejabat Mufti Wilayah. Dulu dia kerja dekat TV Hijrah. Lepas tu dia ni Dr. Syed Syarizan ni dia memahami fiqh Syafi'i. Lepas tu kalau saya ada masalah apa-apa, saya akan kontak dia. Macam kita ada satu kes. Ada kawan kerja dengan sebuah NGO. NGO ni menguruskan refugees ataupun pelarian asing di Malaysia. Lepas tu ada satu kes, kita kata kawan saya ni tanya saya, dia kata ada seorang budak perempuan Rohingya ni umur 17 tahun dirogol oleh seseorang. Bila dirogol, mengandung. Bila mengandung, budak ni mental teruk sangat, mental breakdown teruk sangat, nak bunuh diri saja. Jadi berjaya diselamatkan. Lepas tu doktor cek dah mengandung certain berapa bulan. Lepas tu doktor nasihatkan supaya perempuan beremaja ni menggugurkan kandungan tu. Jadi remaja kita kata Rohingya ni, atas cadangan doktor pakar, tengok dia punya buat analisa terhadap emosi dia, kesihatan mental. Budak ni kalau baby ni lahir, dia tak boleh jaga baby ni. Baby ni mungkin akan teranaya. Atas nasihat doktor, kena gugurkan kandungan. Jadi kita kata kawan saya hak duk kerja dengan NGO ni, dia pening. Dia pun kontak saya. Saya kata, setahu saya lah, selagi tak cukup 4 bulan, boleh digugurkan dengan nasihat daripada doktor dan juga kukuh. Saya kata saya tak berani jawab. Sebab benda ni benda khusus, hak saya tahu setakat tu. Lepas tu ringkas cerita, kita berhubung dengan Ustaz Syed Syarizan. Lepas tu dia bagi jawapan berdasarkan fatwa. Maksudnya orang yang tepat lah. Dan Ustaz Syed Syarizan ni, dia pernah buat, dia cerita hadis ni. Lepas tu dia pernah buat demonstrasi. Demonstrasi hak Nabi ambil wuduk menggunakan bekas hak Nabi guna. Nanti kita baca dia. Bekas, macam mana cara? Celup, ambil wuduk. Menggunakan satu bekas mata, macam kata dia bukan 4 cupak kadar dia tu. Cuma hak sedihnya bila video tu tersebar, orang-orang kita ni hak jenis mengaji tak seberapa, pakak marah. Apa ni celup tangan dah jadi air mutan najis, bukan air mutlak, air musta'mal, bla 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 semua sekali. Sedangkan kursus tu dibuat, dia cerita terperinci. Kesimpulan tuan-tuan apa? Ilmu ni banyak lagi. Dunia ni masih lagi luas. Jangan kita ingat kita tahu satu tu sudah cukup untuk kita kata menjawab semua soalan. Okey, tengok hadis ni. Daripada Ibn Jabr, daripada Mis'ar daripada Ibn Jabr, dia kata aku dengar Anas ni sahabat Nabi lah. Anas berkata, dia kata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghsilu, dia kata Nabi ni mandi basuh ataupun mandi, atau kana yaghtasilu basuh ataupun mandi
Dia kata bisa'i dengan kadar satu sa'. Satu sa' ni 4 mud. Ni nak kira macam gini dah. Baldi kecil. Lepas tu baldi kecil tu nak tahu baldi kecil kapasiti dia berapa? Ada kata 4 mud ataupun 5 mud. Mud tu pula apa? Macam cupak. Contoh kita tak ada air, 1 cupak, kita masuk dalam bekas kecil. Ambil lagi 4 cupak, akhirnya air tu taruh tu. Masuk tak banyak lah. Dan Nabi berwudu menggunakan 1 mud sahaja. Macam 1 cupak. Okey, dia ada kadar kiraan dia. Tengok hadis ni. Dan tambah menarik lagi tuan-tuan, saya suka buku ni sebab dia ulas perbezaan kadar kapasiti air itu berdasarkan liter dan juga kilogram. Lepas tu dia sebut yang Indonesia lain, yang Majlis Agama Islam Kedah lain, dia ada buat jadual tuan-tuan. Tapi saya tak boleh tunjuklah, kalau siapa nak tengok boleh tengok lepas ni. Okey, hadis ni kata menceritakan sunnah Nabi, kaedah penggunaan air secara berhemah. Cara guna air secara berhemah. Dia kata dengan cara ni Nabi menggunakan sedikit air untuk kegunaan mandi ataupun berwuduk. Hadis ni juga sebut mengenai sukatan air yang digunakan oleh Nabi. Dia kata 1 sa' ataupun gantang. Gantang. Dia kata gantang ni menyamai 4 cupak. Dulu-dulu kita biasa dengar lah secupak beli dia macam bekas secupak. Dia 4 cupak tu letak satu bekas, itu dia kata 1 sa'. Dia kata 4 sehingga 5 untuk basuh ataupun mandi. Dan Nabi guna cuma 1 cupak sahaja untuk berwuduk. Macam mana tu boleh 1 cupak untuk berwuduk? Kita kadang-kadang sebab air kita banyak jadi tak kisah. Cuba kita kita contohlah pergi buat umrah. Macam itu saya pergi buat umrah. Lepas tu bila sampai dah kita lewat sampai Mekah untuk buat tawaf kudun semua sekali, ada jemaah perempuan tu dia kata, "Ustaz, dah batal wuduk." Lepas tu nak pergi ambil wuduk dekat mana? Nak kena pergi toilet jauh, takut berpisah ni. Lepas tu saya kata ada air mineral tak? Ada air mineral. Jadi cara dia macam mana? Ini antara teknik lah. Bila letak air tu, kita sapu ke muka, jangan diangkat tangan tu. Jangan diangkat, sapu sehingga kata bila angkat kita sentuh lagi sudah jadi mustakmal. Itu antara kaedah-kaedah. Sama juga sapu, basuh tangan tu, air sikit tu gosok seluruh kawasan ni, seluruh tangan. Bila habis gosok, angkat, baru dia habis air tu. Kalau kita sentuh lagi sekali, ada macam mustakmal. Itulah kaedah-kaedah fiqh. Mungkin waktu mungkin kita boleh minta Ustaz Zaki tunjuk, explain. Okey. Dia kata hadis ni bagaimanapun sering menimbulkan tanda tanya berkaitan 2 perkara. Yang pertama dia kata sukatan dimasukkan 1 cupak ataupun 1 gantang. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyempurnakan wuduk dan mandi menggunakan air hok sikit tu. Okey, kaedah sukatan air. Dia panjang, dia huraikan berapa liter semua sekali. Dia kata kaedah sukatan air ni pula ada 2 cara. Satu dengan isi padu, berapa liter, berapa galen, meter padu. Lepas tu ataupun kilometer padu ni untuk sungai, terusan salah panjang. Yang kedua kaedah berat. Berat ni seperti kata berapa gram, kilogram, pound, cupak, gantang, tahin dan sebagainya. Hak ni hak Nabi guna lah. Lepas tu banyak perbincangan. Ada kata 1 cupak air ni setara dengan 0.6 hingga 0.78 liter. Kurang sedikit. Macam-macam pandangan-pandangan. Dalam kitab fiqh contoh dalam kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir, dia kata karya Kiai Maksum bin Ali, dia kata 1 mud, 1 cupak tadi tu kadar dia berapa? 786 gram. Lepas tu Wahbah Zuhaili pula dalam kitab ada Fiqhul Islami wa Adillatuh, dia kata 1 mud sama dengan 275. Ini perkiraan-perkiraan. Lepas tu dia kata Majlis Agama Islam Kedah pula menggunakan kaedah sukatan kapasiti lama. Dia kata 1 gantang Baghdad sama dengan 2.6 kilogram. Seterusnya lah, panjang lebar. Lepas tu kesimpulan, ni bagi interesting. Lagi interesting. Kata bagi menyelaraskan kaedah kepelbagaian fahaman berkaitan kaedah sukatan ini, ada beberapa orang pengkaji. Dia kata Dayang Nurimah, Awang Said, Dr. Abdul Rahman Muhammad, berapa orang lagi. Dia kata dari Ma'man Sirim telah menjalankan kajian tentu ukur untuk unit gantang Baghdad dan cupak bagi disetarakan dengan unit liter dan juga meter. Kesimpulan ada dalam jadual ni. Dia buat jadual. Jadi kita boleh tengok kesimpulan dia. Sebenarnya tuan-tuan, berapa kadar semua-semua sekali itu benar teknikal lah kecil. Matlamat utama, prinsip utama di sebalik hadis ini adalah menggunakan air secara berhemah.
menggunakan air secara berhemat. Tapi mungkin akan ada orang kata, Ustaz, iyalah Nabi tu duduk tanah Arab, air tak banyak, waktu dia guna banyak tu. Tapi kalau sekian Nabi duduk di Malaysia, mungkin air dia akan lebih digunakan. Jadi itu betul ke tidak? Mari kita bincang. Dia kata hadis ni cerita berkaitan dengan menggunakan air secara berhemat. Okey. Okey. Kesimpulan dia kata pada masa yang sama kita perlu faham bahawa menggunakan air untuk berwuduk ataupun mandi wajib tak boleh berlebih sehingga membazir. Umat Islam ditegah daripada membazir, lalu dibawa ayat innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana asyaitanu rabbih kafur. Dia kata sesungguhnya orang yang boros membazir itu saudara setan. Setan pula sangat kufur kepada makhluk Tuhan. Cuma tuan-tuan, dalam istilah agama lah Al-Quran, dia ada dua benda. Satu dipanggil tabdzir, satu dipanggil israf. Israf ni berlebih. Israf pada benda halal. Contoh kita makan, patutnya kita teh tarik segelas cukup dah. Teh tarik kurang manis, kita minum. Itu keperluan tubuh. Kita pun rasa sedap, kita pun tambah. Kita tambah sikit lagi, kita minum lebih, itu dipanggil israf. Israf ni sila hari bulan boleh membawa mudarat. Sebab tu tuan-tuan, israf dalam Al-Quran biasa Allah Ta'ala guna pada benda halal. Tabdzir, membazir biasanya digunakan dalam konteks benda haram. Contoh kawan kita nak buat petik elok. Dia kata aku nak tikam nombor ekor. Kat tikam ekor tu kata nak beli hak RM50. Tinggi sikit nilai dia. Tapi aku cuma ada RM49. Mu ada tak? RM49, 8%. Ada 2% tak? Kita pun bagi 2%. 2% kita bagi pada kawan tu untuk buat benda haram, itu membazir. Tapi katakanlah kawan kita kata, aku perlu dana ni nak buat masjid, contohlah untuk orang Jepun. Berapa? Dia kata, kalau kira dekat 20 juta, kita memang kaya. Kita pun keluarkan 20 juta. Itu tidak membazir. Sebab benda tu pada benda yang halal. Itu istilah membazir lah, biasa dalam perbincangan tafsir. Israf tadi tu dia benda yang halal. Lepas tu dalam Quran Allah kata apa? Allah kata wakulu washrabu wala tusrifu. Allah kata makan, minum, wala tusrifu, jangan berlebih. Kenapa berlebih tu? Boleh tak makan? Boleh, tak ada masalah. Boleh minum, tetapi jangan berlebih. Maksudnya israf lebih sesuai digunakan untuk benda yang halal. Bila kita dah terlebih israf, dia boleh mendatangkan mudarat lain seperti penyakit-penyakit hasil daripada makan, minum dan sebagainya. Manakala tabdzir, dia biasa merujuk kepada sesuatu yang bazir. Walau bagaimanapun, pengarang kitab ni, saya percaya ayat ni hak bawa masuk ayat ni adalah Prof. Zulkifli lah, untuk guru kita juga. Kenapa dimasukkan ayat ni? Untuk memudahkan perbincangan tanpa kita pergi perbincangan secara mendalam. Cuma dia jelaskan, dia kata membazir, dia kata menggunakan sesuatu secara berlebih daripada had. Dan antara contoh membazir ni kadang-kadang melibatkan wang ringgit ataupun menggunakan air hak berlebih daripada apa hak sepatutnya. Contoh kalau kita suka betul air yang kita perlukan untuk wuduk tu, katalah kita tak ada paip, kita kena cari dalam baldi semua sekali, sikit benar. Tapi oleh kerana kita ni mewah sangat air, buka paip dan sebagainya, boleh menyebabkan air itu berlebih. Okey. Okey, dia kata, namun demikian tak ramai mampu berwuduk atau mandi wajib dengan jumlah air yang sedikit tadi tu. Kerana apa? Sudah kebiasaan menggunakan air terlalu banyak untuk tujuan-tujuan itu. Dia kata tak utama sekali masyarakat Islam di negara yang banyak air, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand dan kawasan negara-negara tropika. Okey. Lepas tu bila kita kata kita nak solat, antara satu ciri kesempurnaan solat disebut adalah wuduk. Dan wuduk tu kita jangan ingat sekadar wuduk. Wuduk itu datang dengan package. Wuduk dengan berhemah menggunakan air hak sepatutnya. Lepas tu interesting tuan-tuan sebab apa, Zaini Ujang dia pernah jadi TNC UTM Skudai Johor. Dia kata dia pernah buat kajian. Dia kata penulis pernah mengetahui satu pasukan penyelidik menjalankan kajian tentang penggunaan air untuk wuduk di masjid yang terletak dalam kampus UTM Johor Bahru. Dia kata kajian tersebut menjurus kepada penggunaan air secara purata mengikut kaedah sukatan isi padu pada waktu solat. Dia kata untuk waktu solat menerusi tangki air yang disukat secara berterusan. Sampai gitu sekali dengan anggaran bilangan jemaah yang mengambil wuduk berdasarkan saf dalam solat. Subhanallah. Detail. Ini kajian ilmiah lah. Dia
Dia kata hasil kajian itu menunjukkan secara purata 5 hingga 10 liter digunakan oleh setiap jemaah untuk berwuduk. Bergantung kepada 3 faktor. Banyak mana air bergantung kepada 3 faktor. Yang pertama, waktu solat. Subuh lain, zuhur lain, asar lain. Yang pertama, tekanan air, pressure air. Tekanan air pula dia sukat lagi. Tangki itu tinggi lagi tak? Lagi tinggi, berapa kadar tinggi dia sukat. Lagi tinggi, tekanan air itu lagi kuat. Lagi mudah orang nak guna untuk berwuduk. Lepas tu lagi banyak pembaziran yang berlaku. Kemudian yang kedua, waktu solat. Mungkin zuhur panas, air lebih sikit. Kemudian yang ketiga, tabiat individu. Dia kata tekanan air dilihat main peranan paling utama. Kenapa jumlah isi padu yang digunakan untuk berwuduk sukar dikawal sebab tekanan tu lebih. Dia kata walaupun paip tu buka kecil, tapi bila air tu tekanan tu tinggi, hak kecil pun lagi laju. Yang kemudian seterusnya dia kata berdasarkan kajian sama, pengguna air berwuduk dikenal pasti paling tinggi pada waktu zuhur dan juga asar berbanding solat lain. Ini mungkin kerana cuaca panas lebih sikit kot. Kemudian yang ketiga dia kata tabiat individu yang sudah terbiasa menggunakan air dalam jumlah yang banyak untuk berwuduk menjadi sebahagian isu yang perlu ditangani sebaiknya. Ini education. Sebab tu tuan-tuan kita baca hadis-hadis macam ni bukan baca saja. Kita perhati, oh Nabi guna air sedikit. Jadi kita cuba buat slow-slow. Guna air sedikit. Kadang-kadang kita buka paip, sambil buka paip kita bersembang air keluar. Cuba bayangkan air itu adalah emas. Dia kata bagaimanapun tabiat individu perlu ditangani menerusi pendidikan. Macam kita buat sekarang lah. Ini sebenarnya hadis ni saya baca malam ni untuk saya dulu. Tuan-tuan ikutlah. Ni untuk saya dulu. Dan kesedaran betapa sumber air perlu dilestari. Dia kata dalam konteks Malaysia, ini akan menyebabkan semakin banyak subsidi perlu diberikan. Lepas tu tuan-tuan, saya pernah tengok rancangan TV masa Pakatan Harapan baru menang Selangor gitu. Baru menang Selangor. Lepas tu antara inisiatif kerajaan Selangor beri air free. Dan antara hak tak setuju di dalam rancangan TV itu Datuk Zaini Ujang ni. Dia kata ini menggalakkan pembaziran sebab tahu benda free. Mentaliti macam tu. Okey. Kemudian banyak lagi lah topik-topik ni. Sehingga disebut dalam kita kata tahun-tahun ke hadapan berdasarkan kajian dia kata air dijangka menjadi punca sengketa pada dekad akan datang. Ini berdasarkan dia kata World Economic Forum kata Global Risk Report, dipanggil GRR Global Risk Report. Dia kata krisis air ni duduk nombor 4 menjadi risiko kepada penduduk dunia. Tengok tu macam mana tu. Dia kata ada perkara hak paling atas yang menyebabkan risiko kita kata kehidupan manusia di dunia ni. Yang pertama dia kata kemusnahan akibat senjata perang lah tu. Yang kedua kegagalan mitigasi ataupun adaptasi perubahan cuaca melampau macam sekarang dah. Bila berlaku banjir tuan-tuan, hari tu saya belajar banyak juga. Hari tu saya dijemput ke Karangkraf cerita minggu lepas buat wacana Al-Quran. Wacana Al-Quran ni program diterbitkan video kita kata macam rancangan TV diterbitkan oleh Karangkraf. Dia guna base dia Al-Quran. Perbincangan Al-Quran dan biasa dia punya panel ada 4 orang. Moderator Ustaz Fazrul tu. Lepas tu qari akan baca ayat jadi pilot untuk perbincangan. Lepas tu dia panggil orang untuk ulas Quran, saya pergilah. Lepas tu seorang lagi pakar bidang. Dan hari tu hak pergi jadi panelis bersama saya Profesor Hazandi. Muda pun muda dalam 49. Dia ni PhD di Edinburgh. Lepas tu dia punya kepakaran perhutanan. Cerita pasal hutan, balok, kayu, semua sekali itu memang kepakaran dia. Dan dia antara orang yang bertegas, dia kata banjir baru ni tidak semestinya balak punya cerita. Dia kata dia melibatkan cuaca global. Lepas tu dia pergi ke tempat kawasan-kawasan yang berlaku banjir. Dia kata bukan 100% kita nak kata balak, tapi ada isu-isu lain. Lepas tu saya tanya dia, betul ke tak ada penyelewengan? Dia kata Ustaz, rupanya kota balak ni dia kata ada majlis khusus di Malaysia ni hak kontrol. Dia keluarkan. Contoh untuk tahun ni katalah 2022 dia keluarkan kata berapa ekar. Dia kata kalau nak ada penyelewengan nak berebut hak 1000 tu. Bukan kata penyelewengan pada 1000 ekar tu jadi 1001 ekar. Hak tu tak berlaku dia kata.
Dan betul banyaklah proses mitigasi. Contohnya bila nak tanam pokok, nak pergi tebang tu, dia kata ada pengawas. Ada pengawas perhutanan daripada Jabatan Hutan pergi cek boleh ke tak boleh. Lepas tu pokok ni berapa usia tahun dia. Lepas tu kena ada penanaman semula. Panjang lebar lah detail. Bila saya dengar tu, buka mata. Lepas tu saya kata sepatut maklumat sebegini kena dedahkan kepada masyarakat. Kalau boleh ada cyber troopers, dedahkan benda ni supaya masyarakat tak cepat nak tembak. Tapi di akhirnya Prof Hazandi kata apa, dia kata payah juga. Jadi saya pegang macam dia kata, kita pegang pada fakta bukan rasa kita. Allahuakbar. Panjanglah cerita dia. Banyaklah pengalaman-pengalaman dalam forum tu, ilmu-ilmu yang kita dapat. Okey, balik kepada ni. Dia kata yang pertama, kemusnahan akibat senjata. Yang kedua, kegagalan mitigasi ataupun adaptasi perubahan cuaca. Maksud kita tahu cuaca semakin tidak menentu, tapi pihak kerajaan ataupun pihak bertanggungjawab tak ambil langkah-langkah sepatutnya. Contoh biasa berlaku banjir. Bila berlaku banjir, kena buat satu prevention lah. Cara nak bendung banjir itu berlaku dan sebagainya. Lepas tu dia kata yang keempat, krisis air. Krisis air. Yang ketiga, penyakit berjangkit. Yang keempat, krisis air. Jadi krisis air ni kalau tak pandai guna air, dia akan menjadi punca kepada masalah dunia untuk dekad-dekad akan datang. Jadi kata oleh itu kena ada usaha untuk menangani krisis sumber air. Lepas tu dia bagi beberapa strategi, ada 5. Yang pertama dia kata kena melestarikan sumber air. Maksudnya kena bijak guna air. Jangan dah mentang-mentang air ni mewah tempat kita, membazir ikut dan. Dia kata pelestarian, maksud ada proses jaga, simpan air dan sebagainya. Okey, kemudian dia kata sebab apa membekalkan jumlah mencukupi sepanjang tahun. Lepas tu tuan-tuan, dia ada buat kadar yang dicadangkan oleh WHO. Penggunaan sehari. Sehari dia kata dalam WHO Pertubuhan Kesihatan Sedunia mencadangkan kadar penggunaan air berapa? 160 liter sehari. Semua tu mandi, masak, minum. 160 liter. Kira lah botol air mineral tu berapa? 500 160 liter. Lepas tu dia kata dalam rancangan Malaysia ke-11, kerajaan menetapkan sasaran 180 liter air sehari bagi penduduk sebagai sasaran menjelang 2020. Pada tahun 2020 dia kata kena 180 liter sehari. Tapi realiti berapa? Realiti sehari kita pakai 210 liter. Hak lebih tu membazir. Lepas tu contoh paling mudah dia kata membazir ni macam mana? Gosok gigi. Paip buka. Jadi apa salah kita tu? Lepas tu dia kata banyaklah cara-cara untuk menangani teknologi. Contoh beli ataupun buat alat-alat yang boleh menjimatkan air. Contohnya katalah paip hok jenis kita kata berdasarkan sentuhan. Kita letak tangan dia keluar air, tarik berhenti air. Itu antara teknologi yang boleh kita gunalah. Okey, dia kata 5 strategi nak tangani krisis sumber air. Dia kata yang pertama melestarikan air tadi tu. Yang kedua, mengurangkan kehilangan atau kebocoran air menerusi kemudahan. Lepas tu tuan-tuan, bila bincang orang dalam bidang air, dia ada kadar-kadar. Contoh, ada setengah negeri kadar kebocoran air itu tinggi. Sebab apa? Orang curi air. Lepas tu dia kira antara yang paling seingat saya yang paling efektif kurangnya kecurian air ni, kebocoran air itu menyebabkan kerajaan tak rugi, Penang. Macam mana dia pun itu. Yang ketiga dia kata mengurangkan risiko pencemaran air. Tuan-tuan, sungai ni bukan tempat buang sampah. Kalau pergi dekat Sungai Mulia Gombak, ada driving school. Hari tu anak saya belajar situ. Lepas tu bila masuk situ, jangan buka tingkap kereta. Kalau buka tingkap kereta boleh pensan. Sebab sungai tu penuh dengan sampah. Lepas tu kita kena ubah mentaliti. Kita jangan buang sampah ni tak berdosa. Lagi berdosa kalau kita buang sampah dalam sungai. Sungai itu adalah sumber kehidupan. Ini kena masuk bab dosa pahala ni. Itu yang ketiga. Yang keempat dia kata meningkatkan tahap kecekapan penggunaan air. Maksudnya dasar kerajaan. Teknologi. Tarif yang sesuai dan sebagainya. Dan yang akhir sekali dia kata mengurangkan tahap pembaziran air dalam kalangan pengguna. Jadi tuan-tuan lepas dengar ulasan-ulasan ini, insya-Allah lepas ni bila kita nak ambil wuduk, kurangkan buka paip tu secara perlahan. Kadang-kadang kita nak cepat, tapi cepat pun kalau kita kira berapa second je pun. Contoh buka air laju, kita pun guna air laju, air banyak, cepat sikit kita ambil wuduk. Kalau kita kira cepat tu berapa second, tapi dengan kadar pembaziran air. Tuan-tuan, ini teguran untuk diri sendiri. Ini untuk teguran diri sendiri.
Okey tuan-tuan, habis perbincangan tu. Contoh dia kata lagi ni jumlah isu tak apa. Allahu a'lam. Kesimpulan kita tutup sebelum kita berhenti dah nak isyak berapa minit lagi. Dia kata kesimpulan hadis 8. Yang pertama, Rasulullah menggunakan hanya sedikit air untuk keperluan mandi berwuduk. Dia kata itu 4 hingga 5 cupak sahaja. Okey, kemudian unit sukatan untuk mengukur air biasanya menggunakan 2 kaedah. Dia kata liter isi padu ataupun berat. Unit macam kilogram, cupak, kati, tahil dan sebagainya. Dan biasa kita dengar cupak, kati, tahil ni berdasarkan zakat. Dia kata air pun sama juga. Kemudian yang ketiga, tak boleh membazir ketika menggunakan air. Apatah lagi untuk keperluan berwuduk dan juga mandi wajib. Minimum kan. Yang keempat, dia kata krisis air dijangka semakin menyulitkan pada masa hadapan. Lepas tu air ni tuan-tuan, air ni kalau ikut kadar dia turun, air di muka bumi ni dia statik. Atau kita kata kadarnya sama. Sebab apa? Air yang kita minum, yang kita guna di dunia ni, dia tak pernah terlepas keluar daripada atmosfera. Dia pusing kau tu pergi kawan turun balik. Pergi kawan turun balik. Sebab tak ada orang bergurau dia minum air. Dia kata, Ustaz, air yang saya minum sekarang ni, dulu 5,000 ataupun 10,000 tahun lepas mungkin air yang sama Firaun pernah minum. Waktu lepas dia minum, masuk dalam badan dia berkencing. Pergi ke toilet, pergi ke lautan. Lepas tu terpeluak, duduk di udara, duduk di awan. Lepas tu hujan masuk rumah orang lain, dia pun tak ada. Dia kata air yang sama. Lepas tu kalau baca Quran pun Allah kata wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar, dan kami turunkan daripada langit air dengan qadar. Qadar tu banyak tafsiran. Satunya kadar hak sepatutnya diperlukan oleh makhluk. Ada yang kata kadar yang tetap, tak berubah. Cuma kita kata ya ke Ustaz tak berubah. Kenapa paras air laut naik? Kita kata paras air laut naik itu sebelum dia naik, dia berasal daripada bongkah-bongkah ais di kutub utara. Jadi bila kepanasan global itu berlaku, dia pun mencair. Air itu duduk situ dah juga. Cuma bagaimana dia bertukar rupa, kata berlega di seluruh dunia dan sebagainya. Sehingga tuan-tuan, air ni kalau nak bincang panjang lagi, air ni antara makhluk Allah yang awal dicipta. Sebab Allah Ta'ala sebut, contoh dalam surah Al-Anbiya, walaupun ayat ni orang cuba nak kaitkan dengan isu Big Bang, teori Big Bang. Kita kata letupan supernova yang pertama yang mewujudkan alam semesta. Kita tak mesti setuju. Teori itu kata ahli fizik jumpa kemudiannya, ataupun dia kata dia itu teori. Sebab dalam surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 30, Allah kata apa? Awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah orang kafir melihat dengan mata hati? Dia kata annas samawati wal arda, bahawa langit dulu, plural untuk as-samawat, langit besar, universe. Wal arda, dan juga bumi itu, kanata, dahulunya ratqa, berpadu, satu. Fafataqnahuma, lalu kami pisahkan keduanya. Pisah tu kata geng-geng pegang pada teori Big Bang ni, dia kata letupan tu mewujudkan benda lain. Lepas tu lepas cerita tu, Allah berkata waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kemudian kami jadikan daripada air itu semua benda hidup. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau kita baca surah Hud, surah yang ke-11 ayat 6 ke ayat 7. Allah kata wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. Dialah Allah yang mencipta langit, bumi dalam 6 masa. Lepas tu Allah kata wa kana arshuhu 'alal ma', dan arasy Allah pada masa itu berada di atas air. Kita imagine macam mana? Langit, bumi Allah Taala buat. Lepas tu pada masa tu arasy berada di atas air. Lepas tu berdasarkan nas-nas ni, para ulama kata apa? Air ni antara makhluk Allah yang awal dicipta. Ulama bincanglah antara awal dicipta qalam. Qalam bukan qalam macam ni. Lepas tu Allah Ta'ala bersumpah dengan al-qalam, nun wal qalmi wa ma yasturun. Qalam tu maksud bila Allah Ta'ala cipta qalam, Allah kata kepada qalam, ada hadis ni. Allah kata qalam tulis. Lepas tu qalam kata aku nak tulis apa? Lepas tu katanya Allah tulis semua takdir akan berlaku sampai kiamat. Lalu qalam pun bergerak tulis. Dan takdir itu contoh ini sebelum berlaku wujudnya alam ni. Takdir hari ni kita nak buat apa? Besok kita nak ke mana? PRU Johor akan datang, siapa akan sapu bersih, contohlah. Bila alam dicipta dulu ada dah takdir itu ditulis. Cuma bila alam ni wujud, barulah benda tu dilakukan, dijalankan. Tapi Allah Ta'ala dah tentukan takdir. Itu satu hadis. Satu hadis lagi antara makhluk awal dicipta, dia kata arash. Adalah nas-nas. Dan lagi antara dicipta paling awal adalah air.
Lepas tu kalau tengok pada air tu, dia kata arasy Allah berada di atas air. Air mana tu? Bumi, tak ada lagi tu. Kemudian air hak duduk di bumi ni, kadar dia dah cukup, dia berasal daripada mana? Semua datang daripada langit. Turun ke bawah, mungkin dalam bongkah-bongkah ais ke ribuan tahun, jutaan tahun dulu, bila bumi baru nak dicipta ni, kemudian sejuk panas terbentuk atmosfera, terkurunglah air tu di bumi. Itulah teori-teorinya. Jadi tuan-tuan kena hargai air. Okey, habis. Kemudian yang kelima, dia kata krisis kekurangan sumber air perlu ditangani menggunakan 5 strategi. Dia kata melestarikan sumber air supaya terus berupaya membekalkan air cukup sepanjang tahun. Mengurangkan kehilangan dan kebocoran air, menerusi kemudahan infrastruktur. Dia kata mengurangkan risiko pencemaran air. Yang keempat, meningkatkan kecekapan penggunaan air dengan dasar-dasar teknologi dan sebagainya. Yang terakhir sekali, kata mengurangkan pembaziran dalam kalangan pengguna. Itu dah tuan-tuan lebih kurang apa kita bincang malam ni. Mudah-mudahan 2 hadis 40 hadis, 2 daripada hadis 40 hadis pelestarian alam sekitar ni boleh memberi manfaat kepada kita semua untuk kita lebih cakna ataupun bersyukur dengan nikmat air ni. Jangan membazir begitu saja. Sebab air di tempat kita mewah, melimpah-limpah, jadi kita tak nampak. Cuba kita tersesat sekali di tanah Harak ataupun di padang pasir. Masa itulah kita akan rasa betapa setitik air itu adalah nikmat Tuhan yang sangat hebat. Allah alam apa yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan di sini. Mudah-mudahan perkongsian kita pada malam ini dapat memberi manfaat. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nassina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.